wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Haji Abdullah bin Tuda, yang berusaha Puan Pengurusi Gema Nur Iman iaitu Puan Rosniati Mansur serta barisan AJK-nya, dan yang dihormati semua jemaah Gema Nur Iman yang telah masuk di dalam talian Google Meet kita petang malam ini untuk kuliah maghrib pengajian ilmu tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. Syukur Alhamdulillah, dengan izin Allah juga kita dapat bersama-sama lagi dalam kuliah maghrib pada malam ini bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Abdullah bin Tuda. Bagi memberkati majlis terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama membuka kuliah ilmu ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh yang berbahagia Ustaz. Dipersilakan Ustaz, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Baik, syukur Alhamdulillah. Bagi tidak membawa masa lagi, marilah kita bersama-sama memulakan pengajian ilmu tauhid kita pada malam ini. Dengan itu dipersilakan dengan segala hormatnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setiap kali guru-guru memulakan majlis ilmu, pasti dia memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, dia akan memulakan juga dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga, dia akan meneruskan selawat ke atas Nabi. Soalnya kenapa? Jawapannya, yang pertama sekali, kita memulakan dengan nama Allah. Kita memulakan dengan nama Allah, yakni dengan sifat-sifat Allah. Maka kita memulakan majlis ilmu kita dengan Rahman Allah, dengan Rahim Allah. Maka dapatlah kita memulakan majlis ilmu kita. Yang kedua, kita mengucapkan Alhamdulillah. Maknanya, kita bersyukur kehadrat Allah SWT dapat menemukan kita dalam majlis ilmu pada malam ini. Maknanya segala puji-puji bagi Allah. Kemudian dengan salam salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas tiga perkara tersebut merupakan syarat utama kita nak memulakan sesuatu majlis ilmu. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat. Khususnya kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pada kelas pengajian kita dalam kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada pasal yang kedua, yakni beriman kepada malaikat, pada muka surat 113. Soalan saya tadi, macam mana kamu percaya kepada malaikat? Itu soalan saya. Kita percaya kepada malaikat. Saya dah jelaskan pada minggu yang lepas. Maknanya percaya ataupun beriman kepada malaikat, nama dan tugas-tugasnya. Jadi soalan saya lah beriman kepada malaikat. Ya, bagaimana kamu percaya kepada malaikat? Itu soalan dia. Kita percaya kepada malaikat, kita kena memandang
melihat, menyaksi dalam hidup dan penghidupan kita. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh para malaikat yang tertentu untuk melakukan apa yang baiknya ataupun yang tidak baiknya. Saya ulang balik. Percaya kepada malaikat ialah kita percaya dalam hidup dan penghidupan kita apa juga yang berlaku. Susahkah, senangkah, merupakan takdir Allah yang ditentukan kepada kita, yang dijalankan oleh malaikat-malaikat yang tertentu. Yalah, walaupun berbeza, hakikatnya itu juga. Malaikat-malaikat tersebut, yang pertamanya iaitu Jibril. Jibril ialah membawa wahyu. Saya dah jelaskan. Jibril membawa wahyu. Dan juga segala musibah. Segala musibah. Sama ada baik ataupun yang tidak baik. Musibah. Jadi mana perkara-perkara yang berlaku kepada perbuatan maksiat. Selalunya berlaku pada perbuatan maksiat. Jadi berlaku kepada diri kita ataupun ahli keluarga kita atau siapa juga. Jadi kita percaya berlakunya peristiwa tersebut, musibah tersebut, iaitu dikatakan maksiat yang berlaku. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan musibah tersebut yang ditugaskan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Sama ada benda tu kecil-kecil ataupun sebesar-besarnya. Jadi penglihatan dan penyaksian kita. Jadi dia tu dikatakan dinding tu dia tu berlapis-lapis. Jadi lapisan yang kita pandang kepada malaikat. Maknanya malaikat Jibril alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi peringatan kepada kita, dikatakan jangan melakukan perbuatan maksiat. Jadi timbullah dua perkara di sini. Jadi sebelum saya sarahkan lebih panjang, saya berhenti dulu. Satu, dalam hidup dan penghidupan kita. Dan yang keduanya kita lihat, iaitu dikatakan rezeki. Apabila dikatakan rezeki, iaitu dikatakan daripada malaikat Mikail. Rahmat dan keberkatan Allah dalam hidup dan penghidupan kita. Rahmat dan keberkatan Allah. Sekarang ni kita di dalam rahmat Allah dan keberkatan Allah. Jadi yang menjalankan tugas-tugas kerahmatan keberkatan itu adalah malaikat Mikail atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita tu lupa. Berlaku musibah, kita tak nampak pun malaikat Jibril. Apabila dapat kata kesenangan, kita lupa malaikat Mikail. Seolah-olah kita tak kenal. Seolah-olah dia menjadi dalam ilmu pengetahuan saja. Usahakan nak menjadikan malaikat itu dikatakan sebagai teman atau sahabat kita dalam hidup dan penghidupan, tapi kadang-kadang lupa terus. Itu yang berlaku. Dan begitu juga yang dikatakan, iaitu apabila kita nak mati. Pasal apa? Tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat di dunia, di alam barzah dan juga di akhirat. Tugas-tugas dia. Kerja-kerja dia yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kala kita nak mati. Tak kala kita nak mati. Bukan nak mati tu sekali saja malaikat Israel mengambil nyawa, tak.
diduga, dicuba, diuji dahulu. Umpama seperti sangkakala dengan kesusahan-kesusahan nak mati. Tapi tak mati. Kerja siapa tu? Itulah kerja Israfil. Dikatakan tiupan sangkakala yang pertama. Itulah yang akan kita hadapi. Itu yang kita tengok ibu bapa kita. Mana yang dah meninggal. Itu yang kita tengok saudara mara kita dan orang-orang lain. Itu yang berlaku. Dan sampailah saat kepada mencabut nyawa. Datanglah Israel. Itu kerja dan tugas diperintah oleh Allah SWT. Itu dia katakan tadi, tak ada yang lain yang Allah Ta'ala perintah melainkan malaikat ni lah. Nak mencabut nyawa tu. Jadi, apa yang berlaku pada kita? Cabut nyawa. Sampailah pula kita nanti masuk ke alam kubur. Masuk alam kubur. Ditanya oleh Munkar dan Nakir. Baik, sebelum kita masuk kubur, makna kata segala sifat kelakuan kita di dunia ni baik ataupun tak baik. Kalau misalnya kata kita buat kebaikan, kebajikan ditulis oleh Rakib. Ditulis oleh Rakib, duduk sebelah kanan. Kalau katakan buat kejahatan ditulis oleh Atid. Jadi kan gambaran tu maknanya kita percaya dan malaikat tu, kita nampak jelas terang. Itu yang kata orang, dia ni seolah-olah berserta dengan malaikat. Hidupnya berserta dengan malaikat. Jadi maksudnya apa? Malaikat tu sentiasa saja menjaga dia. Dia jaga malaikat, malaikat jaga dia. Hakikatnya dia tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab malaikat ni juga alam. Dia ingat pada malaikat, dia ingat kepada Allah. Dia ingatlah kepada malaikat Israel nak mencabut nyawa dia. Ingatlah dia. Ingatlah suratan takdir dia. Ditulis baik dan tulis kejahatan. Dan begitu juga apabila dah dimasukkan ke alam kubur. Masuk je ke alam kubur. Makna kita tu hidup. Hidup. Sebelum kita tu diletakkan di taman-taman surga ataupun azab terus dalam kubur. Kalau dikatakan kita tu kata orang selamatlah daripada soal Munkar dan Nakir, maknanya kita tu tetap duduk di taman-taman surga. Jadi kita dah tahu dah taman-taman surga. Dunia ni bukan taman surga. Tentu kita mencintai surga, bukan surga di akhirat, surga di alam barzah. Tu kalau ada umpama kita rumah kita sini banglo, mungkin sana agaknya istana agaknya tunggu. Jadi dah tentu perasaan hati tu, aku redha ni nak mati ni. Israel ambil nyawa aku pun okey, sebab sana menunggu yang baik. Tapi yang menunggu persoalan ni, Munkar dan Nakir menyoal kita. Apa persoalannya? Hadis sahih itulah yang orang baca talqin. Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Adakah Tuhan kita ni nafsu kita? Adakah Tuhan kita tu Allah yang menjadikan nafsu? Sikit je bezanya. Itu persoalannya. Itu persoalan pertama. Soalan kedua, siapa Nabi kamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut Muhammad lebih ringan daripada berselawat ke atas dia. Amati baik-baik. Menyebut Muhammad lebih ringan, lebih mudah daripada berselawat ke atas dia. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai ini tak menjawab ke tak tidak? Jawab, Ustaz. Oh, jawab Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi makna kata yang beratnya berselawat. Jadi maknanya iaitu itu yang dikatakan kenal. Ya. Sampailah ke alam barzah.
alam barzah. Kemudian sampailah kita juga, iaitu dikatakan ke alam akhirat. Nak masuk surga, nak masuk neraka. Ada pintu. Pintunya neraka itu, iaitu katakan Mikail. Ya, bukan Mikail ke apa ke. Malik. Dan pintu surga, Ridwan. Kalau masuk ke pintu surga, Ridwan, dia bukakan pintu untuk kita. Bersyukur kita. Baik. Daripada gambaran yang saya buat ni, tentang hidup dan penghidupan kita. Daripada mula sampailah terakhir masuk ke surga. Semua perkara tersebut, perkara yang telah disuratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat-malaikat inilah yang dipertanggungjawabkan untuk bagaimana nak menyampaikan kepada hamba-hambanya, iaitu kita lah. Jadi, daripada sini nampaklah kita, percayalah kita pada malaikat. Kita lihat pada hadis yang ketiga. Saya ulang sikitlah pada yang ketiga ni. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab, iaitu sahabat Nabi yang kedua selepas daripada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Syiah saja yang tak mau terima sahabat Nabi. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, menyerupai orang Arab Badui. Orang Arab Badui ni macam mana? Dia setiap satu negara tu adalah orang-orang asli dia. Jadi kalau orang asli orang Arab ni adalah Badui itulah, hitam. Ya, hitam. Maknanya tak cantik lah. Tak cantik. Jadi Badui ni pula dah tentu dia datang tu bukan pakai serban, bukan pakai jubah, pakai apa semua, tak. Jadi supaya apa? Orang tak kenal dia siapa. Ya, tak kenal dia siapa. Asalnya lah tak kenal. Itu orang Badui. Bertanya mengenai iman. Iman. Rasulullah SAW menjawab. Maknanya dia bertanya, ya Rasulullah, apakah itu iman? Apakah itu iman? Jadi Rasulullah SAW menjawab. Dia jawablah. Jadi cara dia datang tu, itu adab. Jadi kalau menurut dia pada tafsir hikmah, itu adab murid kepada guru, guru kepada murid. Ya? Kalau sebetul-betulnya dia duduk, dia melagakan kepala lututnya kepada baginda Rasulullah SAW, disaksikan oleh para sahabat yang lain. Jadi dia letak kedua telapak tangannya di atas paha baginda Rasulullah SAW yang mulia. Letak. Maka dia pun bertanya, bukanlah bertanya, ya Rasulullah, apa itu iman? Tak ada. Ya, dengan cara yang lemah lembut. Jadi menurut kata ulama-ulama lagi, dia merupakan memastikan apa yang telah disampaikan. Baik, apakah itu iman? Ya Rasulullah, bahasa saya lah senang. Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billah wa malaikah wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Riwayat Muslim. Bahawa beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah. Kalau percaya saja, kita nak percaya kepada Allah, tak mampu. Mesti dengan Allah. Baru kita percaya dengan Allah. Maknanya dengan ilmu Allah kita percaya. Bahawa beriman dengan Allah. Malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat Allah. Kitab-kitabnya. Rasul-rasulnya. Hari akhirat. Dan beriman dengan takdir baik dan juga jahat. Pendek kata, hidup dan penghidupan kita ni dikuasai oleh rukun iman ni lah.
Penuh. Sepenuh-penuhnya. Termasuk dalam takdir kita tu. Untung baik dan untung jahat. Semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi datangnya itu yang ditugaskan kepada malaikat-malaikat. Yang 10 malaikat yang wajib ni. Itu terutama. Pengajarannya kita lihatlah. Kita percaya dan meyakini bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Yang keduanya, beriman kepada malaikat. Kita percaya kepada malaikat dan meyakini bahawa setiap yang berlaku pada hamba itu, dunia, alam barzah dan alam akhirat, telah tertulis di Lauh Mahfuz dahulu. Dan para malaikatlah yang menjalankannya, tugasnya. Yang tugasnya. Contohnya, diturunkan musibah, iaitu kesusahan hidup. Diturunkan musibah, kesusahan hidup. Jadi makna kita tu senang. Kemudian, diberi pula kesusahan hidup. Makna tinggal kesenangan, datanglah kesusahan. Jadi kesusahan ini telah disuratkan oleh Allah SWT daripada alam azali dahulu, maka malaikat Jibril pun menjalankannya, tugasnya, beri kesusahan. Dan kesusahan ini pula kita lihat, kalau diberi kepada kesenangan, kemudian dibuatnya atau dilakukannya kesusahan. Kenapa? Kenapa tak terus senang? Kenapa ada kesusahan? Itu yang perlu diingat. Kemudian, Allah ingin memberi peringatan bahawa dia boleh menjadikan kita senang atau susah. Itulah tanda kekuasaan Allah, keagungannya. Kita dapat penyakit, dapat susah. Ya, penyakit ataupun susah. Pertama sekali kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Bahawa Allah Ta'ala yang mentakdirkan kita. Susah dan senang. Kemudian, kalau diberikannya kita, berlaku kita kepada kesusahan ataupun berlaku daripada perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Kenapa? Jadi, Allah juga memberi peringatan kesusahan atau musibah kepada hamba itu apabila kita diberi kesenangan, yakni kesihatan tubuh badan, rezeki yang melimpah ruah. Tapi kita lupa mensyukurinya. Jalan macam mana? Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita, diberikannya kita, ditariknya rezeki. Malaikat, kita tengok malaikat Mikail, dia bagi punya tugas dia, rezeki dia, kemudian pula malaikat itu Jibril akan bagi musibah pula pada rezeki itu. Itu yang berlaku. Di antara contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa pada mengurniakan kita, menjadikan kita, pekerjaan kita itu pekerjaan yang tidak berbetulan dengan agama. Agamanya lah. Itu kesusahan, takdir. Untung baik kita dan untung jahat. Untung jahat kita, Allah Ta'ala takdirkan kita tu mendapat rahmat ataupun rezeki yang tidak baik. Dalam maksiat lah kata. Dalam maksiat. Kerja di kedai 4 nombor ekor. Kerja di kilang Carlsberg. Ada ke Ustaz? Apa tak ada kat sini, Selangor semua ada. Ada tak? Kilang Carlsberg besar. Siapa pekerja semua, di antara lah orang-orang kita semua. Itu tak baik. Jadi, Allah Subhanahu Taala memberi peringatan. Bagaimana? Diturunkannya musibah. Apa sebab? Sebab kita tidak berusaha dan berikhtiar untuk nak mengubah hidup dan penghidupan kita kepada pekerjaan yang halal. Turunnya musibah. Tapi selalunya kalau jatuh motor, patah kaki, patah itu, ini salah kereta tu, belok sana, belok sini,
aku dah betul lurus ada itu, itulah cerita berulang-ulang. Lupa juga kepada Allah SWT. Lupa juga kepada malaikat Jibril. Lupa. Sampailah ke hospital, tak ada cerita lain dah. Sampai ke balai polis, tak ada cerita lain dah. Kenapa? Kalau kita mendapat rahmat dan juga kesenangan, kesedapan sebagai, kita bersyukur kehadap Allah Ta'ala. Tapi kadang mendapat juga musibah. Allah Ta'ala nak mengingatkan kita. Sebab kita tak mensyukuri rahmat dan nikmat dia. Dibaginya kita musibah yang tak baik. Sakit bermacam-macam. Sakit terlantar, sakit dikatakan itu dan ini sebagainya. Disebabkan perbuatan kita yang tidak mensyukuri rahmat nikmat Allah, tak kala kita sihat wa'alfiat dahulu, tak kala kita tu diberi kesenangan, kesedapan. Diberi peringatan supaya kita ingat kepada Allah SWT. Supaya mensyukuri rahmat nikmat Allah. Umpamanya lah, kesusahan itu, kita musibah yang kita dapat itu, umpamanya seperti anggota tubuh badan. Jadi setiap anggota tubuh badan, apakah ruhnya? Ruh di dalam kesusahan tersebut. Ruhnya ialah sabar, tawakal, redha, ikhlas. Itu yang Allah Ta'ala nak katakan mendatangkan rahmat. Kepada yang diberi juga peringatan. Adakah kita sabar? Adakah kita redha? Adakah kita katakan nak berserah kepada dia? Maknanya apa yang kita berserah pada dia? Kita yakin kepada dia penyakit tu datang daripada Allah. Dan Allah akan angkat penyakit tu. Tapi dalam kita ramai-ramai, kita terus doa lah, mudah Allah Ta'ala angkat. Tetapi individu itu kena muhasabah diri dia. Kenapa aku berlaku musibah? Kena periksa balik. Kalau dah berjumpa, itulah ubatnya. Nas-nas tersebut adalah menjadikan dalil wajib. Menjadi dalil wajib. Menjadi bukti yang tak boleh tidak. Memang betul pun. Beriman dengan malaikat-malaikat. Maknanya berganda malaikat-malaikat. Bukan seorang malaikat. Malaikat-malaikat. Dan tidak diterima iman seseorang. Tidak diterima kepercayaan dan keyakinan dia. Kalau dia percaya 5 di antara rukun 6. Iman. Tak diterima. Kalau rukun Islam, insya-Allah. Itu bezanya sikit. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tak bersemayang. Kita tidak pula mengatakan hukumnya, dikatakan dia ni kekal dalam neraka. Tak. Sebab kita pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Baik. Nas-nas tersebut adalah menjadi dalil wajib beriman dengan malaikat-malaikat. Dan tidak diterima iman seseorang itu. Jika mereka tidak beriman dengan malaikat. Itu sebabnya aku nampak sekarang, aku saksi sekarang. Betul benar. Daripada bekas-bekas kesan-kesan ni. Adalah daripada Allah Subhanahu Taala, daripada Allah Subhanahu Taala yang dibuat turun oleh para malaikat. Berlakulah musibah ni. Jadi kalau dah nampak anak tu kena musibah dan sebagainya, demam ke, apa ke, teruslah kita ingat. Ini semua datang daripada Allah Subhanahu Taala. Baru datang kita fikir, kenapa anak ni demam? Mungkin kita tu tersalah bagi air minum ke, tersalah bagi makanan ke, atau sebagainya. Jadi Allah Ta'ala tu, jadi itu dikatakan tanda kasihnya Allah kepada hamba-Nya. Bukan dihukum terus dia benci, bukan. Tanda kasih dan sayangnya. Baik. Mereka yang engkar kewujudan malaikat ada termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Itulah pentingnya percaya pada malaikat.
Jadi kita tu itulah nak kita percaya, nak kita saksi selalu. Dan telah sesat sejauh-jauhnya. Dia tak kenal diri dia, itulah jadinya. Kalau dia kenal diri dia, insya-Allah dia takkan sesat. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dalalan ba'ida. Dalam surah An-Nisa ayat yang 136. Allah berfirman. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, ya, barang siapa yang kufur ingkar kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari kiamat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi perkataan ataupun firman Allah SWT yang berulang kali mengatakan tentang rukun iman tersebut dan diikuti oleh baginda Rasulullah SAW yang menyampaikan juga tentang rukun iman tersebut. Jadi wajib, mesti kita mempercayainya. Soalnya bagaimana kita nak percaya, itu yang menyebabkan kita tu kadang jauh perkara tersebut. Tapi kalau kita tu rajin belajar macam ni, insya-Allah kita akan dekat. Kita akan dekat kepada malaikat-malaikat. Kalau orang nak kata kita tu macam malaikat, itu terserah. Pasal orang ni asyik bercakap kisah malaikat-malaikat. Tentu lama-lama nanti orang tuduh kita ni orang malaikat. Tak apa lagi, baiklah. Syukurlah. Bukan kiranya itu lelaki kah perempuan kah, sama. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat. Maknanya malaikat ni bersifat baharulah. Malaikat Allah Taala Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat dahulu, mula-mula. Sebelum menciptakan manusia. Dan sebelum itu Allah Ta'ala telah memberitahu kepada semua malaikat bahawa manusia akan diciptakan untuk dijadikan khalifah di muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan malaikat dahulu. Maknanya Izazil. Tapi dia menjadi iblis. Kita tengok sini. Sebelum menciptakan manusia. Dan sebelum itu, Allah Ta'ala telah memberitahu kepada semua malaikat bahawa manusia akan diciptakan untuk dijadikan khalifah di muka bumi ini. Khalifah apa? Pemimpin. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pasalnya apabila dikatakan khalifah, pemimpin. Jadi ingatlah, kalau kita bayangkan betul-betul Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malaikat-malaikat, tugas-tugas dia pun juga pemimpin. Sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada kita makhluknya, kepada manusia. Sampailah kepada katakan dalam rumah tangga, itu suami sebagai pemimpin. Kita tengok pemimpin, tugas-tugas tersebut pemimpin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqul dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah. Maknanya Allah Ta'ala mengingatkan. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Ketika Tuhanmu memberitahu kepada malaikat. Ataupun berfirman kepada malaikat.
Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi tanda pertama Allah Ta'ala jadikan malaikat. Baru dia bagi tahu kepada manusia. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan juga menumpahkan darah. Ya. Jadi dah ada kesombongan kepada para malaikat. Bukan dia tak percaya kepada Allah Ta'ala yang maha agung lagi maha berkuasa. Maknanya Allah Ta'ala berkuasa nak menjadikan pada tiap-tiap sesuatu. Tapi sebab ego tu dah nampak dah. Ya, maknanya dia dah mula. Keadaan mula-mula tu. Maknanya berbunuh-bunuhan. Maknanya dia lebih mendahului Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu. Maknanya memadailah kami ni. Memadailah kami. Kenapa nak jadikan lagi manusia di muka bumi ni? Itu dia kata. Dan mensucikanmu. Bertasbih dan mensucikanmu. Dia kalau kita bertasbih itu, kenapa? Ya? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Aku tahu apa yang aku tahulah. Aku nak jadikan, aku tahulah. Aku jadikan pun aku tahu. Ya, apa yang berlaku akan jadi pun aku tahu. Itulah bahasanya. Ya. Allah Subhanahu Taala menciptakan malaikat itu daripada nur, daripada cahaya. Itu seperti mana yang saya dah sarah minggu lepas. Allah Ta'ala menciptakan malaikat itu daripada nur, cahaya. Jadi maknanya cahaya ni, macam kita percayalah adanya angin. Satu perkara yang halus, yang tidak kelihatan, yang tak nampak. Tapi angin tu ada. Angin tu ada. Kita percayalah. Ini dijadikan daripada cahaya. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Adam AS daripada tanah. Bezanya. Tapi cahaya dengan tanah ni, kedua-duanya makhluk. Cuma yang ini tanah, kelihatan. Yang itu tak kelihatan. Tapi dua-dua ni, lihat dengan tak dilihat ni pun, kedua-dua ni dijadikan oleh Allah SWT. Dan menciptakan jin daripada api. Jadikan jin daripada api. Sini dah cerita tentang tanah, tentang cahaya, tentang api. Sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu an. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal janum min marij min mintar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat itu diciptakan daripada nur, cahaya. Dan jin diciptakan daripada nyalaan api. Dan Adam diciptakan daripada apa yang telah diterangkan kepada kamu. Apa dia? Adam. Daripada tanah. Itulah riwayat Muslim. Jadi, kalau kita menghayati baik-baik, itu pastinya kalau kita menghayati baik-baik tentang ilmu Allah, tentang ilmu agama, semuanya kembali kepada diri kita. Atau pasal kita nak kenal diri kita. Kalau nak diceritakan tentang cahaya, nur dalam diri kita, nak diceritakan tentang api dalam diri kita, nak ceritakan tentang tanah dalam diri kita. Itu pasalnya kita tu nakkan satu pemimpin yang memimpin kita tu. Itu yang Allah Ta'ala cipta. Malaikat. Suatu alam yang halus. Suatu alam yang halus. Alam tu ada tapi tak kelihatan. Tu yang saya cakap contoh macam angin tu lah. Angin tu ada. Tapi tak kelihatan. Dan termasuk dalam alam yang ghaib. Alam ghaib. Alam tak kelihatan. Yang tidak didapati oleh panca indera insaniyah. Tak dapat dilihat oleh panca indera insaniyah. Tak dapat dilihat dengan kacamata penglihatan kita. Tak nampak.
Dan malaikat itu tidak termasuk dalam golongan makhluk yang wujud jasmaniahnya. Malaikat itu bukan daripada yang membentuk jasmani, anggota tubuh badan. Iaitu tidak dapat dilihat, diraba, didengar, dicium dan dirasa. Tak dapat. Malaikat hidup dalam suatu alam yang berbeza dengan kehidupan alam yang dirasai oleh manusia. Tak ada. Kalau kita ni katakan nak makan, nak minum, tapi dia tak makan, tak minum. Kalau kita ni sekarang ada anak-anak, ada isteri dan sebagainya, tapi dia tidak. Begitulah. Ya, dia dirasai oleh manusia. Dengan sebab-sebab itulah malaikat tidak pernah dilihat oleh manusia. Perihal keadaan dan hakikat yang sebenarnya, malaikat itu tidak siapa pun yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi bersyukurlah kepada orang yang dikurniakan sedikit pengetahuan tentang malaikat. Jadi mudah-mudahan yang diberitahu tentang malaikat ni adalah kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kita tu terdidik di dalam didikan Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Malaikat itu bersih daripada syahwat haiwaniah dan jauh daripada keinginan hawa nafsu. Ya. Malaikat itu bersih daripada syahwat haiwaniah. Haiwan. Mana kata daripada dikatakan syahwat haiwan. Jauh sekali. Memanglah pun. Ya tak? Dan jauh daripada keinginan hawa nafsu. Jauh sekali. Maknanya tak ada hawa nafsu. Tak ada. Dan perbuatan-perbuatan dosa. Dan juga kesalahan. Tak ada. Dia bersih. Malaikat-malaikat itu tidak seperti hidup manusia. Tak seperti hidup manusia. Maknanya bukan manusia lah. Sebab dia tu daripada cahaya. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan juga tidak berkahwin. Malaikat-malaikat itu mempunyai suatu alam yang tersendiri. Mereka bebas mengikut hal ehwal mereka sendiri. Apa hal-hal mereka sendiri? Dia tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh dia tasbih, dia bertasbih. Allah Ta'ala perintah dia rukuk, rukuk. Allah Ta'ala perintah dia sujud, dia sujud. Dan tidak melakukan perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh manusia. Misalnya, hubungannya dengan kebendaan. Iaitu material keduniaan. Tak ada. Malaikat itu juga boleh menjelma menyerupai bentuk manusia. Atau lain-lain bentuk yang boleh dilihat. Lain-lain bentuk yang boleh dilihat. Tapi kita saja tak perasan. Ya? Allah Ta'ala tak buka hijab tu. Cuma kita dah boleh bercakap dah. Kau ni perangai macam malaikat. Tapi kita tu tak juga sedar-sedar. Perkara ini jelas perihal kedatangan malaikat Jibril ke tempat Siti Maryam binti Imran yang menjelma dirinya dalam bentuk dan rupa manusia. Sebagaimana firman yang termaktub di dalam Al-Quran, firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waskur fil kitabi Maryama izin tabazat min ahliha makana sarkina fatakhazat min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basaran sawiyah, yang bermaksud dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Maryam tak kala dia memencilkan diri daripada keluarganya di sebuah tempat di sebelah timur Baitul Maqdis, yakni untuk beribadat. Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya daripada mereka supaya ia tidak dilihat orang dan dapat menjalankan ibadatnya dengan bebas di sebalik dinding itu. Maka kami hantarkan kepadanya ruh, yakni malaikat Jibril dari kami. Lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Jadi Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Maryam. Maknanya malaikat Jibril datang berjumpa dengan Siti Maryam yang berbentuk manusia. Sehubungan dengan ini, Allah SWT telah menerangkan juga mengenai sekumpulan malaikat yang datang ke tempat Nabi Allah Ibrahim. Ini satu cerita lagi ya. Datang
menjelma menyerupai manusia. Kedatangan malaikat-malaikat itu membawa berita gembira untuk disampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim bahawa isterinya Siti Sarah yang sudah tua akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Nabi Allah Ibrahim menyangka bahawa rombongan yang datang kepadanya itu adalah tetamu dari manusia biasa. Lalu dihidangkannya makanan, seekor anak lembu yang sudah dipanggang. Ini pun pengajaran kepada kita. Ya, tetamu datang kena hidangkan. Hidangkan dengan makanan yang terbaik daripada kita. Bukan minta maaf kalau ikut kemampuan kita lah. Ya. Jadi mudah-mudahanlah hati yang tetamu senang. Tapi yang datang ni malaikat. Dia tak tahu. Tentu dia tak makan bono tu semua. Peristiwa inilah telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Jadi insya-Allah lagi 5 minit pukul 9. Saya berhenti dulu setakat ini pasal dia panjang dia punya cerita ni. Yang pertamanya, kita percaya kepada Allah Subhanahu Taala yang menjadikan malaikat. Jadi apabila kita percaya kepada Allah Taala yang menjadikan malaikat, bermakna kita percaya malaikat itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Taala. Kecuali orang yang tak percaya malaikat itu dijadikan oleh Allah. Dia percaya kepada Allah, tapi dia tak percaya yang Allah Ta'ala menjadikan pada malaikat. Itu dikatakan dia tidak beriman juga kepada malaikat. Dia beriman kepada Allah, tapi tak percaya kepada yang dijadikan itu Allah adalah malaikat, dia tak beriman. Termasuklah kepada kitab-kitab dan seterusnya akan dijelas, akan diterangkan. Jadi, kita percaya kepada malaikat. Iaitu, malaikat ini dijadikan oleh Allah SWT daripada cahaya. Tanda kekuasaannya, tanda kebesarannya. Dia boleh menjadikan makhluk-makhluknya daripada api, daripada tanah, daripada angin, daripada air. Allah Ta'ala boleh jadikan juga daripada cahaya. Jadi maknanya kata, dijadikan ni merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Jadi fahamlah kita sekarang bahawa ini setiap perkara yang berlaku merupakan tanda kewujudan Allah Subhanahu Taala yang maha berkuasa lagi maha agung. Jadi aku menyaksi tiap sesuatu yang dijadikan, yang diperbuat adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas terang, tak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Jadi insya-Allah setakat ini saja pada malam ini. Ya, yang baik itu adalah bagi Allah SWT. Jika dapati kekurangan daripada kelemahan saya sendiri, wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya izinkan buka kepada semua jemaah untuk bertanya untuk 1-2 soalan, insya-Allah. Pengurusi? Tahu. Admin Gema Nur Iman. Assalamualaikum. Sesiapa yang ada dengar ataupun Waalaikumsalam. Dengar Ustaz. Salam Ustaz, dengar. Dengar Ustaz. Sebab apa terus diam? Saya dah itu menyerahkan kepada pengurusi. Ya. Tengah. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Ustaz, saya minta maaf. Ya. Saya tadi Ustaz cakap masa Ustaz terangkan tentang malaikat pada ketika yang kan sakratul maut tu. Ya. Malaikat Israfil punya peranan kan? Ya. Saya yang itu saya tak faham dengan malaikat Israel yang mencabut nyawa kan. Ya. Jadi yang itu saya tadi cuba nak tangkap tu. Ya, Boleh ke Ustaz jelaskan kembali? Maaf Ustaz, terima kasih. Sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Tugas malaikat Israfil meniup sangkakala, iaitu ketika nak mematikan, tak mati, ketika nak mematikan segala yang hidup. Kedua, setelah dimatikan semua sekali, maka tiupan yang kedua menghidupkan segala yang mati, hidup. Itu pertama. Jadi, apabila kita nak mati, maknanya Israfil ni maksud tiupan tadi tu, maknanya iaitu dikatakan macam kesusahan, kesangsaraan tak kala nak mati. Itu yang digambarkan nanti dalam Al-Quran tu. Sangka kala tu. Ya, tak kala kita nak mati tu, dia bermacam-macam keadaan yang katakan huru-hara. Kadang kita nak mati. Dengan kesakitannya, dengan itu dan sebagainya. Ya, diceritakan juga tak kala kita nak mati. Kesengsaraan tersebut. Dicabut nyawa kita tu, tak mati lagi. Ya, tak mati lagi. Maksud kata daripada hujung kaki sampailah ke hujung rambut. Keadaannya itu kesengsaraan. Di dalam kita keadaan sengsara tersebut, datanglah segala pencinta lah yang kita cintai tentang dunia. Semuanya datang. Ya, maknanya itu dia nak bergantung kepada kita. Itu juga menyebabkan kesengsaraan kepada kita. Selain daripada sakit tadi, ini juga keadaan tu kita tu menjadikan keadaan kita tu menjadikan huru-hara keadaan tersebut. Kecuali orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan Israfil kali yang pertama tu. Dia ambil semua. Barulah datang Israel. Israel apa? Nak mengambil nyawa tu tadi. Mengambil nyawa. Daripada mana? Daripada upun kita tu. Baru dia lihat, dia tengok. Kalau daripada hakikat tauhid dan juga tasawufnya, dia bermacam lagi gambaran dan juga cerita. Jadi hikmahnya antara Israfil dengan juga Israel, begitulah keadaannya. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya Ustaz, Ya. kita katakan yang saya cakap bahasa saya lah sebab saya Senang. Kita mudah lagi macam tu. orang. Maksudnya proses kematian ni, Ya. dia kita mengambil kira yang cara, maksudnya tugas malaikat Israfil yang ketika menghembuskan sangkakala. Ya. Yang pertama dan yang kedua. Jadi yang pertama tu adalah sama macam proses mematikan tu ya. Okey. Ya. Okey. Dan Jadi proses mematikan. dan dia bermula dari bagi setiap orang yang melaluinya. Ya. Dia bermula daripada kaki, tapak kaki sampailah ke hujung nyawa lah. Ya. Jadi sekarang ni kalau saya faham, saya kena buat Ya. kena buat persediaan Ya. supaya keadaan tu adalah keadaan yang kita redha. Bukan Betul. kita okey, faham. Okey, alhamdulillah. Ya. Faham Ustaz. Okey, jelas. Ya. Okey, alhamdulillah. Okey, ada apa-apa lagi pertanyaan? Kita ada masa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz, kita nak mati tu bergantung kepada amalan setiap orang tu kan Ustaz? Ya. Bergantung atas amalan. Pada segi lahiriahnya, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala ya nak mengambil nyawa kita tu tak kala kita tu dalam keadaan beramal dan beribadat kepada Allah. Ada juga Allah Ta'ala nak mengambil nyawa kita itu dalam keadaan kita mengerjakan perbuatan maksiat. Maknanya
untung baik dan untung jahat. Kedua-dua tersebut. Itu sebabnya apabila seseorang itu kita ketahui dalam keadaan dia beramal dan beribadat, tentu kita bersangka baik dengan Allah SWT bahawa si fulan mati dalam kebaikan. Ya tak? First. Tetapi di dalam dia mati di dalam keburukan, seorang penagih dadah mati dalam longgang. Gambaran pertama kita itu memandang dia mati dalam keburukan. Tetapi dalam i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah tetap bersangka baik juga. Dia mati di dalam kebaikan. Di dalam ibadah. Sebab apa? Baik seseorang itu sama ada yang ahli ibadat ataupun orang ahli maksiat, tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pada dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Orang yang katakan ahli ibadat, dia mati, dia dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Insya-Allah. Maknanya surga di alam kubur dah menunggu pada dia. Dan begitu juga orang ahli maksiat. Ya, penagih dadah. Orang jumpa dia di dalam longgang, mati dalam longgang. Tetapi tak kala dia mati tu, Allah Ta'ala kurniakan dia rahmat dan nikmat. Dapat dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Tapi kita tak tahu. Kita pun tak dengar, kita pun tak itu. Tetapi itu sebabnya dalam ahlu sunnah wal jamaah, kita kena uruskan seperti mana orang yang baik juga. Maknanya, kita tetap bersangka baik. Itu sebabnya di dalam amalan-amalan, ya, orang-orang terdahulu, apa khabar ini mayat? Baik. Apa khabar ini mayat? Baik. Kita mendoakan tetap baik. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kesimpulannya, dia bergantung juga kepada amalan. Jadi bergantung kepada iktikad kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ada apa-apa pertanyaan lagi? Kita tutup Ustaz. Kalau tak ada soalan kita tutup. Yes, Ustaz, jadi diingatkan apabila kita menghadapi dugaan dan cabaran. Yang pertama sekali, ingat, dalam dugaan dan cabaran itu, dia ada ruh. Ruh kita adalah redha, tawakal kepada Allah SWT. Itu pertama. Saya ulang balik. Jika kita mendapat dugaan dan cabaran daripada Allah SWT, sakit gigi kah, apakah, semuakah, sebagai. Sebab itu musibah daripada Allah SWT. Jadi, ruhnya adalah tawakal. Sebenar-benar tawakal kepada Allah. Dan juga kita itu ingat kepada Allah. Namun, kita itu muhasabah kepada Allah Ta'ala. Muhasabah ni apa? Kalau dah sakit gigi, cabut gigi. Saya pun dah habis dah gigi ke atas ke bawah. Sedarlah diri tu dah tua. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa pada masa waktu yang lain. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian ilmu hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama kita, dalam urusan ibadah kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Alhamdulillah. Selepas ini kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Afzan bin Abdul Manaf dengan kitab Fiqh Idaman Penuntut. Jadi dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'dana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin ma syaa Allah
Walikulli ni'matin alhamdulillah. Walikulli redha'i wasidatin afsukurulillah. Walikulli ujubatin subhanallah. Walikulli zambin astaghfirullah. Walikulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walikulli dikin hasbiyallah. Walikulli qada'i wa qadarin tawakkalna ala Allah. Walikulli ta'atin wa masyatin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu pada masa dan waktu lain. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Insya-Allah.